Tambah lagi dengan Dairot yang letak dekat mana ni Adin? Jangan tanya saya, jangan pandang saya. Kita dah sembang ini beberapa game dah. Todak, banyak perubahan yang boleh dilaksanakan. Okey. Marksman mate. Saya dah cakap dah. Okey. Tak nak banyak tanya sekarang ini kepada Furi. Ciku efektif ataupun tidak buat pemilihan sekarang ini? Dia berisiko. Yang pertama, match yang pertama, Team Hak berhadapan dengan pasukan Todak. Kita kembali tenang semula. Kita fokus kepada early game aggression yang mungkin dilaksanakan oleh kedua pasukan untuk match kali ini. Tetapi fokus kita lebih kepada bahagian tengah kerana soalannya mampu atau tidak goal laner carry ini memberikan impact yang besar kerana jika tidak mungkin akan menjadi target mudah Team Hak. Ya, benar sekali. Target yang lebih mudah apabila dia kekurangan daripada sudut mobility. Hanya mengharapkan kepada second skill sebagai escape mechanism. Cuma ada Purify untuk mengelakkan daripada fatality tersebut. Namun, pertempuran awal cuba untuk dapatkan itu One Dress. Satu digundo, masuk ke bahagian dalam. Tapi Min terpaksa untuk menghasilkan Flicker. Terlalu awal. Dan itu One Dress boleh kita katakan berbaloi kerana Team Hak yang dapatkan. Ya, boleh dikatakan kemenangan yang kecil dekat sini. Namun begitu kalau kita melihat masih lagi tak begitu jauh perbezaan di antara kedua pasukan. Dan kalau kita bercakap tentang fasa awal game yang perlu dihisapkan dekat sini adalah kedua pasukan mempunyai kemampuan untuk mendapatkan snowball effect dengan adanya Kaina dan juga Gusion dekat sini. Woi, nampak tak emblem yang diambil oleh pasukan Team Hak? Memang fokus kepada mobility, tapi sebelum itu adakah serangan Fomis? Fomis berjaya untuk meluluskan diri dengan penggunaan Flicker. Yang mana kalau kita perhati, kedudukan rival sudah pun memerhati pergerakan rotasi Team Hak. Seakan-akan dia akan memastikan Team Hak memikirkan bahawa dia tiada berdekatan dan mereka akan mulakan turtle yang pertama. Tapi Min cukup bijak, cuba untuk dapatkan satu posisi yang baik. Rival nyawanya dikurangkan 1/2 dan akhirnya kedudukan Team Hak lebih selesa di kawasan turtle. Ya, kita lihat pasukan Todak sekarang ini akan cuba untuk lakukan gerakan mereka tersendiri ke arah turtle yang pertama ini. Cuba untuk menguncinya, tetapi serangan akan dimulakan oleh Fomis, namun tidaklah terkena kepada Lola sebentar tadi. Ya, Lola sudah pun ada. Falling Star Moon dilepaskan tendangan. Tapi akhirnya Lola yang bakal ditumbangkan. Juga menerima nasib yang sama. Double kill. Berjaya untuk mereka dapatkan Todak. Tidak memberikan fokus kepada Turtle, malah Team Fight yang berjaya untuk mereka menangkan. Seperti yang saya bincangkan pada tadi di mana Gusion juga mempunyai kemampuan untuk melakukan snowball effect dan apabila 2 kill diberikan pada minit yang kedua ini mungkin saat di mana Todak boleh mula mendominasi fasa early game ini. Bukan sebarang pemain, itu adalah rookie MVP anda untuk regular season ini, iaitu Rival yang berjaya untuk membuka tirai playoff-nya dengan 2 kill yang pertama. Samfraz, kita lihat Todak memberikan Yumski hero kemenangan di sini. Adakah ini satu gerakan yang confirm Todak boleh securekan kemenangan? Saya rasa tentu menang belum pasti, tapi tentunya prestasi Yumski bakal memberikan satu keselesaan untuk Ciku guys di bahagian mid lane. Lihatlah bagaimana Ciku boleh saja bergerak ke sana kemari kerana adanya Yumski yang mampu untuk masuk ke setiap push yang ada di Land of Dawn. Dan tak dilupakan juga bagaimana Yumski menjaga kawalan Weaver dekat sini menyebabkan Team Hak yang biasanya agresif daripada segi rotasi pada fasa awal game tak melakukan perkara tersebut kerana telah pun dijaga rapi oleh Yumski. Ya, kita lihat kerja rumah telah dilakukan oleh pasukan Todak. Mereka tahu bagaimana rotasi pasukan Team Hak yang sering kali menggunakan River itu sebagai satu haluan mereka. Tapi sekarang ni haluan Lola. Lola terus saja ditendang dan akhirnya hilang begitu saja. Walaupun Esmeralda, tapi cukup mudah untuk dileburkan. Manakala Momo di bahagian lain pula 3 lawan dengan 1 juga, tapi tahu depan Memory tidak cukup untuk memecahkan nyawa daripada fighter milik pasukan Todak ini. Bukan mudah nak jatuhkan the best EXP laner sekarang ini. Mudah untuk beliau melarikan diri dengan adanya Flicker sewaktu tersebut. Ya, dan sekarang ini fokus pada bahagian atas. Rival seorang diri. Berseorangan lawan dengan 3. Hampir mustahil dan akhirnya Panda berjaya untuk menguncikan kill tersebut. Tapi satu sebakan dari follow up yang berhampiran. Namun sekarang ini Min yang bakal ditumbuk. Terus saja terkubur di situ. 2 orang, 1 untuk 1. Tak perlu follow up. Momo seorang diri juga berjaya untuk mendapatkan skill
seorang diri sahaja. Dan sekarang ini pada minit yang keempat, Todak mendahului daripada segi kill dan juga daripada segi gol sebanyak 1 gol. Tak begitu jauh Team Hak, satu team fight sahaja yang mereka perlukan untuk memegang semula perbezaan gol ini. Dan sekarang ini pergaduhan Turtle nampaknya dengan mudah dimiliki oleh pasukan Todak. Pada 5 minit pertama kita tak nampak lagi sebarang gerakan ataupun penglibatan daripada Chico guys. Sentiasa mengambilkan waktunya untuk mendapatkan farming terlebih dahulu, dan apabila beliau dah capai power spike-nya, ini adalah satu senjata yang begitu besar dimiliki oleh pasukan Todak. Ya, benar sekali. Kalau kita lihat sekarang daripada sudut itemization, cukup pantas untuk kedua-dua mage jungler daripada kedua-dua pasukan ini untuk dapatkan burst item mereka. Tapi Pomis lawan dengan 3 orang dia dapat pandang. 3 juga dapat dielak dengan satu battling sebentar tadi. Berjaya untuk Pomis larikan diri. Tapi bagaimana untuk Man? 1 lawan dengan 3. Pertahanan bahagian tengah akan sedikit sukar. Momo akhirnya akan berikan fokus kepada skill yang seterusnya. Gary turut akan menerima nasib yang sama. Yumski akhirnya hanya menghalau pemain-pemain Team Hak daripada melakukan counter engagement. Saya selamat untuk katakan di mana Todak telah pun berjaya untuk mencapai snowball effect sekarang ini. Tak, setiap gerak-geri mereka dimulakan dengan baik dan adanya follow up. Pelaksanaan yang cemerlang menyebabkan pasukan Team Hak agak gemuruh sedikit corak permainan mereka. Ya, benar sekali, agak sedikit gemuruh tapi masih lagi belum berputus asa. Lihatlah bagaimana pengawalan map daripada Todak menyebabkan Team Hak hanya berjaya untuk dapatkan satu menara tanpa sebarang turtle, dan ini adalah turtle yang terakhir yang akan muncul dalam 8 saat saja lagi. Dan kalau kita melihat daripada segi pergerakan Team Hak dekat sini, di mana mereka bermain dengan sangat pasif. Saya tak pasti adakah ini disebabkan Todak betul-betul berjaya menjaga pergerakan mereka ataupun Team Hak yang memberikan tanda hormat agak tinggi kepada Todak. Conceal dibalas konsil sebentar tadi. Tetapi again, tak ada apa-apa gerak-gerik ataupun aksi yang berlaku. Mungkin pasukan Todak menunggu saat yang lebih sesuai. Rival! Alamak! Terus saja ditangkap pemain yang penting. Turtle berjaya untuk didapatkan. Momo berseorangan. Lawan dengan 5 orang pemain. Double kill untuk Gary. Cuba untuk berkehadapan. Tapi akhirnya Yomski dan juga Chico guys bakal pulang tanpa 2 rakan mereka yang telah pun terkorban. Tapi Pomis akhirnya clearance sahaja cuba dilakukan. Namun Min memerhati. Perfect Max akan dapatkan 1 stun. Tapi akhirnya Blika sempat untuk Pomis melarikan diri. Tapi tak jauh sangatlah. Akhirnya killing spree untuk Gary dapatkan. Menunjukkan diri untuk clearkan minion wave. Ya, mereka berjaya untuk menyelamatkan menara mereka di bahagian tengah, tetapi terpaksa mengorbankan nyawa kepada Team Hak. Dan sebentar tadi, perbezaan 2,000 gol telah pun kembali menjadi 1,000 gol sahaja. Team Hak sedikit demi sedikit mengejar pasukan Todak. Tetapi sekarang ini Lola menjadi target. Tapi tidak ada masalah, Lola sedarkan gerak-geri daripada pasukan Todak ini dan menjaga positioningnya dengan lebih berhati-hati. Namun begitu, membenarkan rival untuk mendapatkan purple buff milik pasukan Team Hak. Satu perkara yang sering kali kita katakan di sini Sunfrost, iaitu disiplin di dalam team fight. Pasukan Todak walaupun ada lead yang besar, perlu berhadapi dengan lead mereka. Tapi sekarang ini mereka seakan-akan memberikan sedikit demi sedikit treat yang baik untuk pasukan Hak, yang mana sekarang ini Man cuba untuk berhadapan dengan Yomski. Satu sepakan cantik dikompetkan dengan Blika. Man dapatkan satu setup ke atas Yomski. Yomski dah tak ada kekurangan satu front line untuk pasukan Todak. Tapi lihatlah bagaimana mereka seperti yang kita katakan masih lagi disiplin. Ya, masih lagi berdisiplin, tetapi lihat juga pergerakan Team Hak betul-betul memastikan goal lane mereka pandai dalam keadaan yang selamat. Tetapi kita jangan lupa, Momo sekarang ini dalam posisi yang sesuai untuk melakukan flank, melakukan ambush kalau tak disedari oleh Team Hak. Oh, bukan tak disedari, tapi akhirnya Team Hak yang akan berikan fokus kepada Chico guys. Telah ditumbangkan, tapi Momo baru saja nak masuk. Tapi akhirnya dia bakal menjadi bangsa. Double kill untuk Gary dapatkan. Sememangnya cukup ganas Garina daripada pemain ini. Kekemasan daripada pasukan Team Hak pada minit ke-5 dan juga Tapi apabila ini telah gagal, ada satu pick off tak sepatutnya meneruskan tujuan tersebut, memberikan kill percuma kepada Team Hak. Dan lihat sekarang ini Todak Team Hak pula yang sedang memegang momentum. Dan lihat bagaimana untuk Gary sekarang ini mengeluarkan damage yang tertinggi 26,000. Kalau nak dibandingkan dengan rival, hanya 16,000 saja. Ya, benar sekali, damage dealt tertinggi. Tetapi pada pendapat saya, kesilapan pasukan Todak di sini, mereka terlalu banyak hero yang mengharapkan kepada pertarungan kecil 2 lawan 3, 2 lawan 2. Bila 5 orang daripada Team Hak bergerak dalam satu unit, kebanyakan daripada mereka tak mampu untuk menadah sebarang damage, tak mampu melakukan setup secara beramai-ramai, dan akhirnya
AOE yang dimiliki oleh tim Hak daripada penggunaan Valentina dan juga Atlas ini yang memberikan mereka kelebihan yang jauh lagi besar. Tapi pasukan Todak adalah pasukan yang terbaik melakukan gerakan split push ataupun memecahkan komposisi line-up sebuah pasukan. Namun begitu, pasukan Team Hak juga telah melakukan analisa mereka di mana mereka tahu bagaimana mereka nak menangkan team fight ini secara beriman dan itulah yang telah dilakukan oleh mereka. Cantik sekarang ni setup dilakukan Komen terlebih dahulu yang ditumbangkan Yusuke juga menjadi mangsa yang kedua. Momo turun bakal menasib yang sama double kill. Berjaya untuk mereka dapatkan. Tapi Todak hanya ada 2 orang pemain. Lord berjaya untuk dibersihkan terlebih dahulu. Tapi lihatlah Minin masih lagi ada sebenarnya. Min masuk terlebih dahulu. Memberikan satu halauan kepada Todak. Tapi akhirnya rival masih lagi ingin masuk. Namun dia masih lagi berjaya untuk terselamat. Todak cuba untuk bergerak agresif tetapi lihat pertahanan tim Hak bekerjasama 5 orang di bahagian tengah. Sedikit sukar nak ditembusi oleh Todak buat masa kini. Namun itu tim Hak perlu berdisiplin, perlu bersabar dekat sini. Jangan mengambil fight apabila nyawa anda yang agak rendah mungkin akan didenda oleh pasukan Todak dengan begitu mudah. Kedudukan ekonomi beralih semula ke arah pasukan Team Hak dengan 4,000 gol telah dimiliki pada minit yang ke-11. Namun begitu, pasukan Todak seperti yang dikatakan oleh Karakuri perlu lebih berhati-hati dengan gerak-geri mereka. Adakah mereka Sunfrost sekarang ini berharapkan kepada setup Yumski saja barulah mereka nak mulakan team fight? Selain daripada setup Yumski, saya boleh kira Ciku guys perlu dapatkan satu kedudukan yang selesa. Baru mereka boleh mulakan pertempuran. Tak kisah kalau orang lain ditangkap. Tapi sekarang ini Yumski terus saja ditumbangkan. Legendary berjaya untuk dapatkan Momo. Dia cuba untuk lawan dengan 5 orang pemain. Itu adalah mustahil. Ciku guys, damage yang besar kepada Min. Tapi itu adalah Roma. Bukanlah pemain yang penting. Gary akhirnya akan pulang terlebih dahulu. Kerana 25 saat. Untuk Lord yang seterusnya, Luminous Lord menjadi sasaran matlamat untuk Team Hak ataupun mereka cuba untuk tamatkan permainan. Kesilapan Yumski sebenarnya tadi terlampau offside ataupun tidak, Karakuri? Saya rasa tidak. Ianya lebih kepada kebijaksanaan tim Hak. Mereka tahu bahawa untuk Todak mereka perlukan Yumski untuk set up terlebih dahulu. Kalau mereka jatuhkan Yumski secepat yang mungkin, Todak tak boleh nak melakukan apa-apa team fight dengan kemas. Dan itu yang menyebabkan Todak tak boleh nak memberikan serangan balas sebentar tadi. Kerana saya katakan begitu, Team Hak setiap kali kill yang mereka dapatkan sama ada ke atas Fomis ataupun Yumski saja. Sebab 2 individu ini yang sentiasa jauh antara satu sama lain. Karena mereka tak berjaya untuk mendapatkan setup, agak sukar mereka nak memulakan team fight. Dan perkara ini mungkin membenarkan sekali lagi Team Hak mendapatkan Lord yang seterusnya. Ya, benar sekali. Lord yang lebih kuat lagi, Luminous Lord akan memberikan hentakan 50% nyawa daripada Maxima. Sebuah menara tersebut yang mana sekarang ini saya rasa mungkin bakal berarak di bahagian tengah. Maafkan saya, di bahagian bawah sebenarnya. Bakal mulakan perarakan tersebut. Tetapi sekarang ini Team Hak walaupun mereka yang sedang mendominasi tetapi mereka perlu sedar di mana Todak juga dikenali sebagai King of Comeback. Jadi Team Hak kalau mereka ingin melakukan push, mereka perlu memastikan mereka tak melakukan kesilapan. Kerana satu kesilapan sahaja yang diperlukan oleh Todak untuk mendapatkan kemenangan. Masalahnya kita perlu untuk berdiri di atas realiti. Tiadanya kedudukan yang baik untuk high ground power daripada pasukan Todak. Dengan penggunaan marksman bagai mid lane, itulah kekurangan mereka. Yang mana sekarang ini mereka terpaksa untuk lakukan pertahanan dengan 3 buah fighter berada dalam komposisi pasukan mereka. Ya, kita lihat benteng pertahanan pasukan Todak harus didirikan sekarang ini. Tetapi hanya ada 3 saja ahli pasukan Todak. Oh, cantik sekali. Satu mengenai battling Momo masih lagi berjaya untuk melarikan diri. Tapi bagaimana dengan rival? Rival juga berjaya untuk membalikkan dirinya ke kawasan base. Fomis pula yang menjadi mangsa. Namun lihatlah, Lord yang sudah pun mula untuk menghentak kristal. Nyawa 1/2 saja yang tinggal. Tetapi Team Hak akan mengundurkan diri terlebih dahulu. Cuma untuk masuk kembali. Nyawa Todak akan terus diragut. Mata pertama untuk